uhiya minal kitab wa aqimis salata. Dia bagi dua. Satu baca Quran, satu solat. Mula-mula ayat depan dia tu tak ada kat kitab tu. Dia mari dengan utul ma uhiya minal kitab. Membaca ayat-ayat daripada Al-Quran. Mana digalakkan yang pertama adalah membaca Al-Quran, dan yang kedua wa aqimis salat. Jadi bila dua amalan ini sudah menjadi sebati, barulah tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar, dan sentiasa berzikir kepada Allah. Maknanya dia kena buat benda ni di depan dan di belakang. Kalau kita tengok huraian dia ayat ni ataupun menghayatinya, sentiasa wala zikrullah, mana ingat kepada Allah. Bermakna sekarang sudah masuk waktu, sekarang sudah sampai masa bersiap dengan ambil wuduk, mana pakaian yang bersih, mana tempat yang bersih, mana kiblat, mana masjid, mana surau. Itu dia. Itu dikatakan sentiasa mengingati. Masa nak semayang, bila dah semayang pula, ingat pula nak baca tu apa. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Oh, memulakan dengan Allah. Semua sekali ibadat mula dengan nama Allah. Termasuk solat, termasuk zakat, termasuk haji, termasuk korban. Semua sekali dengan Bismillah, Allahu Akbar. Semayang pun sama, bermula dengan Allahu Akbar. Baca Quran bermula dengan Bismillah, sama juga. Maka Bismillahirrahmanirrahim kita baca semua, kita ingat semua yang kita baca itu adalah cerita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik cerita gembira, baik amaran derita, baik cerita kebahagiaan dan sebagainya, semua ada dalam Quran yang kita baca ketika solat. Bila kita baca ketika solat ayat Quran, bermakna kita sedang mendengar taklimat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab masa semayang tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh lalai, tidak boleh bergerak. Sebab apa? Sedang menerima taklimat daripada Allah. Macam kita di Putrajaya kan, dia pagi-pagi PM akan bagi taklimat. Dia panggil post watches. Dia duduk kat dia punya assembly tu, tempat tu, tempat berhimpun tu, dia duduk ramai-ramai. Semua yang duduk gini semua. Menteri-menteri, esko semua duduk gini tu. Najib akan bagi. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita adakan projek baru, nama satu Malaysia. Orang tulis Malaysia saya tak? Lalu dia orang. Kau ada masa Najib ucap tu, kau pipi lah, sikat rambut, tak ada. Sebab apa? Dia sedang menghayati ucapan Perdana Menteri. Masa kita solat, kita sedang menghayati Perdana Menteri yang bernama Allah, yang bukan manusia, iaitu pemilik alam. Kalau di Malaysia, kalau di negara kita panggil Perdana Menteri, di alam ni ialah Allah Jabarul Qahar. Takkan kalau PM kita boleh diam, takkan Allah kita nak bergerak-gerak sampai boleh buka pintu apa tak? Solat boleh buka pintu. Ada satu tu lebar mengajar, solat boleh buka pintu, Nabi buat. Dia pergi buka pintu. Sekolah pun dilarang oleh ijma'. Maka dia jadi haram. Jangan kita rekod-rekod lagi. Habis. Bila sudah ada mari ijma' memotong, bermakna dia ada dalil dan hujah. Itu saya akan tulis. Apa dikatakan haram dengan ijma', apa dikatakan harus dengan qiyas dan sebagainya. Itu saya akan jelaskan sekejap lagi. Diberikan olehmu akan sembahyang, bahwasanya sembahyang itu menegahkan daripada kejahatan dan pekerjaan yang mungkar. Fahsya' dosa besar, mungkar dosa kecil. Dan sesungguhnya zikrullah itu terlebih besar bagi orang mendirikan, bagi sembahyang. Yang disebut nama zikrullah. Ingat nak sembahyang, ingat dalam sembahyang, ingat lepas sembahyang ada apa, masa sembahyang apa sedang berlaku, lepas sembahyang nak kena jaga pula dosa-dosa yang dilarang semasa kita baca dalam solat. Sebelum solat buat persiapan, mana kain yang bersih, mana tempat yang bersih, mana pakaian yang nak dipakai dan sebagainya. Dengan bau-bauan, dengan jubah kita, dengan pakaian yang smart, pergi tempat solat. Namanya musalla kalau di madrasah. Kalau masjid namanya masjid. Masjid ni saudara ialah gazet dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa, tempat latihan untuk jadi orang bertakwa. Bukan tempat menjaga kesihatan dengan senam aerobik, bukan tempat cuci kereta dengan nama kawah. Saudara, masjid-masjid ini khusus dibina untuk mencetak jiwa-jiwa yang bertakwa sebelum ditukar ganti oleh pembidah. Saudara,
Saudara, masjid, saudara, kalau ikut undang-undang dia, kalau dalam masjid, patah tangan tak boleh. Itu pun tak boleh. Saudara, panggil orang tak, panggil nama orang tak boleh. Undang-undang dia. Ni kita naik turun macam batu kek. Perempuan naik, perempuan turun, pakai seluar ketak baju naga pun ada. Naik masjid. Tapi bukan kat sini lah saya cerita ni, kat Jordan. Sini tak ada. Jadi kalau masjid lah tempat hiburan, tempat bersukaria, laibun walahu, astaghfirullahalazim. Ana laisa minal la' wal laibu laisa minni. Nabi kata, aku bukan jenis penglebur lara, dan siapa suka berhibur, dia bukan dari umat. Saudara, jangan main-main. Benda bukan masjid, bukan tempat sukaria. Tempat kita memikirkan dosa, tempat kita bermunajat, tempat kita berdoa, tempat kita baca Quran, tempat kita belajar agama, tempat kita sujud tilawah, tempat kita sujud syukur, tempat kita berqiyamul lail dan sebagainya, tempat kita i'tikaf dan sebagainya. Bukan tempat kita buat semua program dunia. Situlah tempat tuition, situlah tempat nak buat latihan esokan, situlah tempat nak ada pertandingan futsal pun ada. Baru-baru ni pula maraton sudah. Sudahlah budaya itu budaya daripada Yahudi, dan kita popular di masjid. Tapi bukan di sini lah, ini mungkin luar yang ada lah. Jadi secara jangan kita orang belajar ni fikir, innama ya'mur masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa lam yakhsha illa Allah. Sesungguhnya pengimarah masjid ini ialah orang-orang yang takut kepada Allah, bertakwa dengan hari akhirat, beriman dengan hari akhirat, dan tidak takut selain daripada Allah. Itu di masjid. Sebab tu ni kisah hayat ni turun sebenarnya begini. Dulu semasa orang kafir jaga Masjidil Haram sebelum Islam dulu, dia beri makan, dia beri minum, dia hiburkan orang, dia main pesta dan sebagainya. Jadi bila mari Islam, semaya tawak. Maka dia balas waktu. Mu tengok tengah aku jaga dulu. Imarah kata dia, masjid ni ada belawai sokel lah, ada pertandingan Ratu Cantik lah, ada pertandingan Lomba Uta lah. Sejak Muhammad ambil ni semaya semata. Maka turun Quran. Bukan gitu imarah masjid ni. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa lam yakhsha illallah. Bukan tempat tanding Ratu Cantik, bukan tempat cuah heboh, bukan tempat kanibal beli belah, bukan tempat kawah, tapi tempat bertakwa kepada Allah. Tu ayat pasal tu lah. Pasal je imarah tu duduk kamar kau, pesta buku, pesta baca app, pesta jual laptop. Memang begitu imarah. Serupa yang pandangan belahat Nabi dulu. Nasib baik tidak berlaku di Malaysia. Ini di Mekah. Di Mekah ramai sebelum penaklukan kota Mekah dulu. Orang kafir mengimarah dengan beri makan, dengan pesta, ada pesta rock, ada nama pasar Ukas sebelah Kaabah tu, sebelah Mekah tu, tempat dia bertanding unta, tempat dia bertanding Ratu Cantik, tempat dia main sokan, tempat dia segala-gala lah. Maka bila Islam ambil, dia tawaf semayang, maka orang kafir kata, tak lawan kawal, kata dia. Kawal dulu masa jaga Kaabah dulu imarah, kata dia. Dengan wayar kulit, dengan dekir barak, dan segala-gala tu, orang kata itu ayat tu. Ayat tu begitu lah. Innama ya'muru masajidallahi, sesungguhnya mengimarah masjid ni ialah man amana billahi wal yawmil akhir wa lam yakhsha illallah, dan tidak ada kecenderungan yang lain selain daripada takut kepada Allah. Apa dia? Qiyamul lail, baca Quran, majlis ilmu, sujud tilawah, baca Quran, majlis latihan semayang dan sebagainya lah. Jalan membawa bertakwa kepada Allah. Itu dia nama imarah masjid. Bukan kata suruh imarah macam kita buat imarah benda-benda pasar Rabu ke pasar malam ke, bukan begitu. Imarah dia ni ialah yakhsha illa walam yakhsha illa illallah. Tu jangan salah faham dengan kehendak imarah tadi. Makna imarah tu tadi, imarah ni bermakna penuhkan program tu dengan takwa. Mungkin dengan belajar Quran, mungkin dengan belajar fardu ain, mungkin dengan qiyamul lail, mungkin dengan solat tasbih. Sebab tu saudara orang kampung bila nak buat kurban, dia pergi masjid. Sebab kurban tu ibadah. Tapi kalau dia peroh, dia buat di rumah. Kalau ada orang peroh masjid, jangan saudara orang tak buat. Buat ni kalau buat apa benda-benda berbentuk